orang buat haji, ada satu daripada rukun haji, apa dia? Wukuf di Arafah. Satu ibadat yang sangat simple. Kalau tak hadir kursus haji pun boleh buat. Dia tak macam tawaf, dia tak macam sa'i. The most critical part di dalam ibadat haji apa dia? Tawaf. Paling kritikal. Pasal apa kata kritikal? Pasal dia ikat kita dengan macam-macam cara. Nak start tang mana, nak berjalan tu nak baca apa, sampai tang mana Nabi baca apa, bau kalau lari nak jadi macam mana, sampai tang mana nak angkat tangan, nak kucuk tangan, sampai tang mana angkat tangan saja tak kucuk. Ada banyak benda yang kita nak kena tahu. Berbeza dengan wukuf. Wukuf ni nak belajar apa? Tak ada belajar apa, pergi duduk saja. Dalam kursus haji pun tak ada cerita panjang. Tak apa kata tuan-tuan wukuf ni kena duduk atas kuasyen ke, kena duduk atas cari rumput, duduk tak ada rumput, tak boleh, tak ada. Orang yang bagi kursus haji pun bila mai cerita tentang wukuf, dia speed 100 meter, 100 km sejam, zup, habis selesai buat wukuf ni. Pasal bagi dia tidak susah. Tiba-tiba benda yang katanya tidak susah ini, yang kata wukuf ini, tiba-tiba dia menjadi satu rukun yang sangat penting di dalam ibadah haji. Wukuf yang katanya senang, yang tak payah hadir kursus ini, tiba-tiba jumpa hadis kata wukuf ini sangat important. Sehingga kan kalau siapa-siapa gagal menghadirkan diri di Arafah pada masa yang ditentukan untuk wukuf itu, tidak ada haji bagi dia. Walaupun dia buat semua benda lain. Dia tawaf, dia sa'i, dia buat umrah, dia semua, dia melontang, dia tidur di Muzdalifah, di Mina 3, semua dia buat. Wukuf di Arafah saja dia tak pergi. Haji dia tak pakai. Maknanya wukuf itu menjadi satu komponen yang sangat penting di dalam ibadah haji. Sekali kita nanti tengok hadis dia. Wukuf ini di mana tempat dia tuan-tuan? Di Arafah. Arafah ni apa dia? Sebahagian kita yang biasa pergi haji, yang pergi umrah 2-3 kali dah, bila sebut Arafah dia nampak ketua batu tu, ketua batu Jabal Rahmah tu. Turun-turun beh, dia tak peduli siapa ada, dia rabat naik ni dia ambil doa kat ketua batu tu. Ketua batu tu sudah jadi satu berhala pula di tanah suci. Masya Allah. Naik-naik di atas ambil kamera ni, dia ambil gambar tu. Pihak berkuasa Saudi tulis di batu tu, tulis ni jangan siapa main buat pelik-pelik di batu ni. Dia ambil gambar, tapi dia buat benda pelik. Dia ambil gambar, tapi dia tak baca apa yang orang tulis. Naik-naik tengok tangan bercakap pakai doa atas Jabal Rahmah ni. Ya Allahu Akbar. Dan tidak juga kurang yang siap-siap bawa marker pen untuk tulis nama atas batu. Sampai di Arafah, dia rapat naik Jabal Rahmah tu, bertolak ni macam mana nak kucuk Hajar Aswad ni punya duk tolak. Dapat ni orang duk tolak belakang ni, tulis juga nama Syamsuri. La haula wala quwwata illa billah. Tu dia yang kata orang yang duk pi ni macam-macam rupa dia ada. Sedangkan cerita Arafah ni bukan cerita ketua batu tu, bukan cerita Jabal Rahmah tu. Cerita Arafah ni cerita apa? Satu orang ulama besar, nama dia Dr. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dia kata Allah berfirman dalam Quran, surah Taha ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ihbita minha jami'a. Ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, ihbita minha jami'ah. Tuhan kata Adam dan Hawa turun kamu daripada syurga ini. Ba'dukum li ba'din adu. Yang ni yang tak sedap. Tuhan kata bermula daripada peristiwa Adam dan Hawa dihantar ke bumi. Daripada syurga, daripada penghuni syurga dihantar turun ke bumi. Bermula daripada detik itu, ba'dukum li ba'din adu. Bangsa manusia Adam dan Hawa ini akan bermusuh, akan benci-membenci di antara satu sama lain. Tuhan kata dah. Betul tak betul tuan-tuan?
betul. Bukan orang jahil. Orang agama sama orang agama berbenci-benci. Orang agama sama orang agama berdengki-dengki. Orang agama sama orang agama menyebabkan fitnah kepada masyarakat semua. Pasal apa? Allah sebut dah. Siapa betul, siapa salah, ataupun dua-dua betul, salah dari wallahu a'lam. Tapi episod kesedihan ini memang menyedihkan kita. Come back kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Come back. Tak mau bergaduh, tak mau berkelahi, tak mau berbalah, jauh sekali nak berbunuh-bunuh tumpah darah. Kita come back kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Bukan masalah hang betul, bukan masalah aku nak betul. Masalah kita nak apa betul. Hak betul ni ialah yang termaktub dalam Quran, yang termaktub di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menang pun saya tak bangga apa. Kalau hang menang kerana hujah hang Quran dan hadis Nabi, saya buang ego saya ke tepi. Saya ikut. Kalau orang Islam boleh ada sifat macam ni, insya-Allah kita boleh mengurangkan bilangan kekacauan dan tumpah darah ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, ayat ini turun menceritakan Adam dan Hawa sudah jadi satu kes dihantar ke dunia. Dan kata Syekh Mutawalli, mereka ni dihantar tidak di satu tempat. Adam pergi satu tempat, Hawa pergi satu tempat. Adam cari Hawa, Hawa cari Adam. Yang ketika itu muka bumi ini tidak ada manusia melainkan mereka dua ya. Cari. Kalau ada satu orang lain, satu manusia lain, Adam jumpa pun dah cukup dah. Boleh buat teman dia untuk cari Hawa. Masalahnya tidak ada. Entah macam kita lah. Anak kita pergi mengaji di Ukraine misalnya. Dia pergi hantar pula universiti yang tak ada orang Malaysia. Tak ada, bukan saja orang Melayu, orang Indonesia pun tak ada. Duk jumpa Ukraine. Satu hari dia turun mai ke satu bandar lain. Kata jumpa muka orang Melayu. Allahu Akbar. Mula-mula dia tanya apa tuan-tuan? Mula-mula. Hang parti apa? Dia tanya dulu. Tak ada. Dia tak tanya ada hang parti apa. Dia kira nampak muka Melayu ni kira kawan. Tapi dua-dua ni bila balik ke Malaysia, dia tanya hang parti apa. Perangai cukup bodoh. Di satu ketika dia boleh buang benda tu semua, dia boleh anggap kita orang Islam, kita sama satu negara, kita saudara. Panggil mai tidur di rumah dia, ajak pergi kedai makan, dia belanja dan sebagainya. Orang yang sama, balik-balik mai jadi hal. Nampak tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Adam cari Hawa, Hawa cari Adam. Kalau Adam tak jumpa Hawa, jumpa manusia lain pun tak apa dah. Manusia. Ada lubang hidung, ada tangan dua, ada kaki dua. Dah okey dah, boleh buat kawan. Tak jumpa. Akhirnya mereka jumpa di mana? Di Arafah. Adam dan Hawa akhirnya jumpa di Arafah. Di situ mereka jumpa, mereka berkenai balik. Sehingga maut saja yang memisahkan mereka. Ambil sempena pertemuan itu, dipanggil tempat itu Arafah. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ada kata Arafah ni berkaitan dengan Adam dan Hawa juga. Selepas dah jadi kes di syurga, mai di sini, bila sampai sahaja di muka bumi ni, Adam dan Hawa dua-dua sekali Arafah. Dia kata Arafah. Maksud Arafah apa dia? Dia tahu dan dia admit, dia mengakui kesilapan dia. Adam mengaku dia tersilap, Hawa mengaku dia tersilap waktu mereka jumpa di tempat tu. Maka mengaku itu Arafah, maka tempat itu dipanggil Arafah, dia kata. Dan macam-macam cerita, dia ada banyak riwayat cerita tentang Arafah ini. Apapun ialah, yang pentingnya ialah dia nak bagi tahu dekat kita, bumi Arafah ini adalah bumi yang sangat istimewa, dan ibadat wukuf di atas dia tu sangat penting. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu an, dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara bi Arafah fa arsalat ilaihi ummul fadl bil laban fa syaribah.
Nih Nabi SAW waktu Nabi ada di Arafah wukuf untuk ibadat haji. Nabi buat haji berapa kali tuan-tuan? Sekali ya. Waktu Nabi buat haji, Nabi ada di padang Arafah itu, kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dia kata Nabi pada waktu itu aftar. Nabi tak puasa. Nabi tak puasa. Kita yang ada di sini, bila hari wukuf, kita disunatkan puasa. Tapi bagi orang yang buat haji, tidak disunatkan puasa. Pasal apa tak disunatkan puasa? Pasal Nabi sendiri buat haji, Nabi tak puasa. Maka itu sunnah Nabi. Kalau itu yang diikut, itu lebih baik. Bahkan kata Abdullah bin Abbas, wa arsalat ilaihi Ummul Fadl bil laban. Ummul Fadl bawa susu dibagi dekat Nabi ketika Nabi wukuf di Arafah. Bawa main susu dekat Nabi. Fasyariba. Bismillah, Nabi minum susu itu. Menunjuk kata Nabi tak puasa pada hari Arafah ketika Nabi SAW buat haji. Kata Ibnu Umar pula, anak Sidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia kata hajajtu ma'an Nabi SAW falam yasumhu, يعني يوم عرفة ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه. Kata Abdullah anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia kata aku buat haji sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seronok tak seronok tuan-tuan boleh buat haji dengan Nabi? Macam kita hari inilah dapat pergi buat haji, dapat pergi umrah dengan ustaz kita. Seronok tuan. Pasal apa? Benda nak jadi kita tak tahu. Jadi satu masalah nak troubleshoot. Nak troubleshoot masalah tu. Kalau ada ustaz kita dan kita boleh tanya dia, dia boleh bagi jawapan siap dengan hadis Nabi. Alhamdulillah, kita puas hati. Tak ada dia di kalang kabut. Kalau kita dapat pergi dengan orang yang kita boleh rojok, kita boleh tanya dan dia boleh troubleshoot problem kita dengan segera, alangkah baik. Ini kan pula sahabat pergi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Exactly ibadat haji macam mana, bukan sahaja dengar, tengok Nabi buat, dan kalau ada masalah tanya Nabi dan jawapan ada. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata hajjajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pergi buat haji sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yasumhu, yakni yaum Arafah. Hari Arafah Nabi tak puasa, dia kata. Wa ma'a Abi Bakr, lepas Nabi wafat aku pergi haji dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar pun tak puasa masa dia ada di Arafah. Wa ma'a Umar, dia kata dan selepas wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku pergi buat haji dengan bapa aku Sayyidina Umar. Bapa aku Sayyidina Umar tak puasa ketika berada di bumi Arafah. Wa ma'a Uthman, dan lepas itu aku pergi lagi haji dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman pun masa wukuf di Arafah tidak puasa. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Abu Bakar, Umar, Uthman sudah tentu akan jadikan Nabi contoh mereka. Dia tidak akan buat benda yang tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di hujung tu dia kata wa yastahibbuna al-iftar bi Arafah. Dia kata lebih baik jangan puasa ketika berada di bumi Arafah, liyataqawwa bihi ar-rajul 'ala ad-du'a, kerana yang paling utama sewaktu kita ada di Arafah, wukuf di Arafah itu ialah tuntutan supaya berdoa. Daripada masuk waktu wukuf, bila masuk waktu wukuf? Masuk waktu zuhur hari 9 Zulhijjah, itu mula waktu wukuf. Habis waktu dia bila? Sebelum subuh esok hari, itu waktu wukuf. Kita nanti ada di sana sebelum zuhur, kita dah ada di sana. Kita akan keluar lepas maghrib biasanya. Ada yang keluar lepas Isyak. Dalam tempoh masa doa ada tu tak mau buat benda lain melainkan buat benda-benda yang mendatangkan pahala, baca Quran, berzikir, berdoa. Nabi SAW menjelang matahari nak jatuh, nak masuk maghrib tu, Nabi berdoa ni sampai sahabat kata nampak putih ketiak Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa ni sampai nampak putih ketiak ni, bersungguh-sungguh minta. Maka ulama simpulkan itu masa paling mustajab doa. Time tu duk main WhatsApp. Yang kata orang kita lah ni. Dia kata dia ni doa tu, dia duk main WhatsApp. Masya Allah tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia take for granted. Bagi dia wukuf ni tak ada apa. Dia kata walhal wukuf ini sangat penting. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wukuf di Arafah. Dia kata bermula wukuf di Arafah, yakni berhenti di Arafah itu ialah sebesar-besar rukun dalam ibadat haji. Dan ialah pokok kepada ibadat haji. Dan dialah asas kepada ibadat haji. Maka barang siapa tidak wukuf, nescaya tiada terpakai haji yang dikerjakannya. Very important wukuf ini. Dan jikalau dikerjakan segala rukun yang lain sekalipun, hajinya tidak terpakai. Dia tawaf, dia sa'i, dia buat semua, cuma tak wukuf saja. Cuma tak wukuf itu, haji dia tak terpakai. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafat, al-hajju Arafat, al-hajju Arafat. 3 kali. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdurrahman bin Ya'mur. Dia ada 2 bacaan, satu baca Ya'mur, satu baca Ya'mar radhiyallahu anhu. Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula yang paling besar dalam rukun haji ialah wukuf di Arafah. Bermula yang besar rukun haji itu ialah wukuf di Arafah. Bermula yang besar rukun haji itu ialah wukuf di Arafah. 3 kali Nabi repeat. Kalau Nabi sebut sekali saja pun cukup dah. Nabi repeat 3 kali. Maksudnya apa? Sangat penting. Dia kata, kerana dianggap luput haji itu dengan sebab luput wukuf itu. Kalau tak wukuf, void. Ibadat haji itu void. Tak terpakai. Kalau dia sakit, dia ada di hospital pun, ambulans akan bawa dia mai. Kalau dia dalam keadaan unconscious, tak sedang diri, ambulans bawa mai, sah kadar wukuf dia? Sah. Kalau ambulans bawa mai, tak usung dia bawa turun daripada ambulans untuk pijak bumi Arafah, sah kadar wukuf dia? Sah. Yang penting apa dia? Dia kena ada di atas bumi Arafah dalam tempoh masa daripada masuk waktu zuhur sehinggalah sebelum subuh esok hari. Kena ada di bumi Arafah. Sama ada dia turun, dia pijak, dia sedang diri, dia tak sedang, dia kena dibawa ke sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan tiada luput haji dengan sebab luput yang lainnya. Kalau sekiranya dia tuang, dia saja tuang, dia tak pergi bermalam di Mina 3 malam. Hari 11, hari 12, hari 13, dia sepatutnya kena ada di Mina untuk mabit, untuk bermalam di Mina, dan siangnya nak melontar di ketiga-tiga jamrah. Dia saja, bukan dia sakit, bukan dia apa. Dia saja, dia kata aku malas dengan Mina dia lah. Ni, yang kata Haji Marlboro ni. Dia saja tak mau pergi. Dia upah orang suruh buat. Dia bayar dam kerana dia tak buat wajib haji. Haji dia sah dah? Sah. Macam ni punya kaki ni, haji boleh sah. Tapi kalau dia gagal hadir di bumi Arafah, haji dia tak sah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi tak bagus sangat orang yang macam tu. Jangan malam ni dengar-dengar duduk orang janggut. Tapi tak apa. Punya susah payah kita duk terang banyak benda, dia pergi ambil tang Mina tak pergi tak apa. Dia ambil yang tu Dia balik dia duk genggam macam ni. Dia kata aku ni duk dengar depa duk cerita Mina ni Malaysia punya tempat dia lah. Mana tu sebut mana pun. Mana dengan depa pergi lempang kita nu dekat Muasim mana nu. Hantar dia kata aku pergi umrah baru ni nu nak menapak mai daripada Muasim nak mai. Dia kata dengar orang. Tuan-tuan kalau dengar kaki macam ni sembang tuan-tuan. Tuan-tuan tak mengantuk macam duk dengar lah ni mengantuk. Kalau dengar macam ni punya sembang. Nalah punya pergi lempang kita Muasim nu. Menapak nak main.
Hang tahu dia kata kemah tu di Muasim tu macam mana? Dia tunjuk gambar mereka aku. Aku tak boleh duduk macam tu. Malah ni bagus punya point saya dapat situ. Pergi saya tuan. Habis. Malah ni bagus punya point saya dapat situ. Aku tahun depan insya-Allah dapat pergi. Mina ni assalamualaikum. Aku memang tak pergi. Jangan tuan-tuan, jangan. Kena pergi. Walaupun tak pergi bayar dah bayar apa ibadat haji sah. Tapi ibarat macam kita pakai kain cari. Tak mau. Kita buat bagi elok. Pasal Quran kata, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah kamu kerana Allah. Buat bagi elok. Baik. So dia kata, dan telah muwafaqah semua ulama atas bahawasanya orang yang mengerjakan haji apabila luput dia oleh wukuf di Arafah dalam waktunya. Wukuf tu pula mesti dalam waktu dia. Tak boleh hawai, tak boleh lewat. Bila? Daripada gelincir matahari, maksudnya daripada masuk waktu Zuhur 9 Zulhijjah dan masa dia berakhir subuh 10 Zulhijjah. Dalam tempoh masa tu, pergilah walaupun 1 minit ke bumi Arafah, haji sudah sah. Siapa tak pergi dalam tempoh masa tu, nescaya luput akan dia oleh hajinya. Dan bermula waktunya itu ialah antara gelincang matahari, yakni masuk waktu Zuhur hari 9 sehinggalah terbit fajar untuk hari menyembelih, iaitu hari 10, hari raya haji.